الحمد لله الحمد لله القائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat seluruh ahli Korea surau Al-Ukhwah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Khatib ingin berpesan kepada diri sendiri, seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jom, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Meningkatkan takut harap kita kepada Allah. Dan meningkatkan taat setia kita kepada Allah Subhanahu. Dengan kita melaksanakan segala suruhan Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu. Seterusnya kita memperbanyakkan selawat dan ingatan kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam sehingga kan Islam sampai kepada kita pada hari ini. Yakinlah dengan kita banyak mengingati Allah, melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, dan kita berselawat dan sentiasa mengingati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan termasuk dalam golongan yang akan memasuki syurga Allah Subhanahu. Nescaya nama kita akan termasuk dalam senarai mereka-mereka yang akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tajuk khutbah kita pada hari yang mulia ini adalah wasatiyah tunggak kesatuan umat yang menjadi tema ma'al hijrah untuk negara kita yang tercinta untuk tahun 1434 Hijrah ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Wasatiyah merupakan satu ciri penting dalam Islam yang meletakkan keadilan menjadi rujukan bagi seluruh umat manusia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian juga kami jadikan kamu wahai umat Muhammad, yakni kita semua, sebagai umat terpilih lagi adil, supaya kamu layak menjadi saksi terhadap umat manusia pada hari kiamat kelak. Dan Rasul Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula akan menjadi saksi terhadap kamu, terhadap kita semua. Berdasarkan ayat yang telah khatib bacakan sebentar tadi, para ulama mentafsirkan
Wasatiyah sebagai satu sifat adil yang melayakkan umat ini menjadi saksi di hari akhir. Karena apa? Karena perbuatan orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran dan menentang para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pengertian yang lebih luas, wasatiyah itu merangkumi ciri-ciri seperti berikut. Antaranya keadilan, kebenaran, keseimbangan, kesempurnaan, dan juga meyakini atau kembali kepada fitrah insani. Kembali kepada fitrah insani yang mana setiap kita ini punya Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lupakah kita akan janji kita semasa kita berada di alam roh? Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mencipta roh kita. Termasuk juga mencipta nafsu kita. Allah bertanya kepada kita, Alastu birabbikum? Qalu bala. Adakah aku Tuhan kamu? Kita menjawab, bala. Ya, engkau Tuhan kami, ya Allah. Demikianlah antara maksud wasatiyah, yakni kita kembali kepada fitrah, selain daripada kita mengamalkan sifat-sifat keadilan, keseimbangan, kesempurnaan, dan juga segala nilai-nilai yang murni. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, wasatiyah merupakan satu ciri penting dalam Islam yang meletakkan keadilan menjadi rujukan bagi seluruh umat manusia, sebagaimana yang telah khatib sebutkan sebentar tadi. Ia juga menjadi satu amalan yang amat penting kerana ia dapat menjamin wujudnya kesatuan di kalangan sesama umat manusia secara umumnya. Bermaksud bila mana ada sifat wasatiyah ini, kesederhanaan ini, maka di sana akan wujud kesatuan hati, kesatuan pemikiran, dan kesatuan amalan. Akan wujud wahdatul qalbi, wahdatul fikri, wa wahdatul amali. Bila mana sebaliknya, yakni tidak ada sikap wasatiyah dalam diri kita, maka jangan pelik, maka jangan hairan berlaku perpecahan. Berlaku di kalangan kita yang pentingkan diri sendiri. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Budaya rasuah berleluasa. Pemerintah menjadikan jawatan dan amalan sebagai sumber mengaut keuntungan. Jenayah, gejala maksiat berleluasa. Realiti pada hari ini, kesan tidak ada wasatiyah, buang bayi berleluasa. 127.000 anak luar nikah yang berdaftar di Jabatan Pendaftaran Negara. Daripada tahun 2000 sampai tahun 2008. Itu yang berdaftar. Yang belum berdaftar, yang dibuang dalam tong sampah, yang dibuang di dalam laut, yang dimakan oleh anjing dan binatang-binatang buas yang lain, yang dicincang dan sebagainya. Yang mana mereka ini yang akan menjadi pewaris akan datang. Bagaimana? Rompak, ragut, rogot, budaya meminum arak berleluasa dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai umat manusia, kita semua, sesungguhnya kami, yakni Allah, menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan puak, supaya kamu berkenal-kenalan, beramah mesra sesama kamu. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bertakwa antara kamu. Bukan kerana keturunan, kemewahan dan harta kekayaan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Sidang jemaat, seluruh ahli Korea, surau Al-Ukhwah sekalian, bersempena dengan tahun baru ini, kita berazam dan bertekad, tatkala kita mendengar khutbah Jumaat yang seminggu sekali ini, apalah salahnya untuk kita fokus, apalah salahnya untuk kita tenangkan hati kita, tidak terkejar-kejar dengan urusan dunia yang kita akan lakukan sebentar lagi selepas ini. Jangan kita menjadi hamba Allah, jangan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkira bila mana melakukan ibadat kepada Allah. Jadi tajuk khutbah kita pada hari ini menyentuh tentang wasatiyah, kesederhanaan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang berkaitan dengan wasatiyah ini. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah bersederhana. Bertitik tolak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka antara perkara yang dituntut juga dalam amalan wasatiyah adalah supaya kita sentiasa mengamalkan sikap bersungguh-sungguh. Sikap bersungguh-sungguh dalam beribadat kepada Allah. Sikap bersungguh-sungguh dalam membina keluarga yang bahagia. Membentuk baiti jannati, rumahku syurga. Dalam memimpin masyarakat. Dalam memimpin organisasi. Dan akhirnya dalam melaksanakan setiap amanah yang kita pikul. Amanah yang mana? Amanah kita sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang abang, sebagai seorang adik, sebagai seorang atuk. Dan paling penting amanah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, "Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah. Innallaha syadidul iqab." Apa jua yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah. Dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu amat berat azabnya bagi orang yang melanggar perintahnya. Amalan wasatiyah secara tidak langsung juga dapat mendidik kita semua agar tidak bersikap melampaui batas serta tidak bersikap taksub sehingga menafikan kebenaran dalam apa juga keadaan. Sikap-sikap negatif seperti ini sesungguhnya tidak akan dapat mewujudkan kesatuan di kalangan sesama umat manusia. Sebaliknya pula sikap ini hanya akan menjadi punca berlakunya perselisihan dan persengketaan dalam masyarakat yang ada pada hari. Sikap yang bertentangan dengan wasatiyah itu tadi akan mewujudkan perpecahan dan porak-poranda di kalangan masyarakat. Dan kita kena ingat dalam teks khutbah pada awal tadi, antara maksud wasatiyah itu ialah kebenaran, keseimbangan, keadilan dan juga kembali kepada fitrah. Pendek kata, wasatiyah ini berkait rapat bersandar kepada segala nilai-nilai
kemurnian. Yang mana menjadi budaya datuk nenek moyang kita di tanah Melayu sejak dahulu. Yang dikenali dengan kesopanan dan kesusilaan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Rangkuman, kesimpulan, rumusan atau akhirnya daripada khutbah pertama pada hari ini. Pengajaran yang dapat kita renungkan daripada khutbah hari ini ialah amalan wasatiyah mengandungi beberapa ciri penting yang menjadikannya sebagai tunggak kepada kesatuan umat. Yang pertama, ini poin penting, perkara-perkara penting daripada teks khutbah yang saya baca atau khatib baca pada awal. Yang pertama, mengutamakan prinsip adil dalam masyarakat. Bermula daripada diri kita, kita bersikap adil. Adil ini bermaksud meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Adil tidak semestinya bermaksud sama rata. Kita seorang ayah, kita membelikan dua baju sama warna, sama saiz, bermaksud kita adil. Bermaksud adil di sini, si anak itu mau baju biru, si anak kedua mau baju putih, maka kita bagi baju biru, bagi baju putih. Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Yang kedua, mengutamakan keseimbangan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, berpegang teguh kepada syariat Islam tanpa mengabaikannya. Dan yang keempat, menjauhi sifat taksub yang boleh merosakkan diri sendiri dan orang lain. Jadi akhirnya untuk khutbah yang pertama ini, wasatiyah ini perlu kita jadikan sebagai batu loncatan kita, pendorong kepada kita untuk kita meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu. Untuk kita meningkatkan pengamalan syariat ibadat kita khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita meningkatkan pengamalan nilai-nilai positif, budi bahasa dan juga segala sifat-sifat mahmudah dalam diri. Sebab ini merupakan fardu ain yang kita jangan terlepas pandang. Mudah-mudahan dengan kita menitik beratkan soal wasatiyah dalam kehidupan kita ini, kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dengan erti kata sebenar. Kita akan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan erti kata yang sebenar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, termasuk diri khatib, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa ini seringkali kita dengar setiap Jumaat. Bersempena dengan tahun baru ini, jom kita menilai sejauh mana meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Sejauh mana sebelum ni kita solat di lewat waktu,
di akhir waktu, sejauh mana kita telah menepati waktu solat. Sebelum ni kita malas atau menangguh-nangguhkan solat sunat, amalan-amalan sunat. Sejauh mana banyaknya amalan sunat kita. Sebelum ni, sehari satu muka surat kita membaca Al-Quran. Sejauh mana peningkatan bacaan Al-Quran kita, penjiwaan kita. Pendek kata, sejauh mana rasa takut dan harap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin, wa radallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadihal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabikal amin, wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatikar rabbaniyah wa bi hibzi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikinal muazzam Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink li wali hadis Selangor, Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj, fi amni wa salahi wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzifina wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang melimpahkan rahmat dan nikmat, sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam, khususnya negeri Selangor, sebagai negeri idaman, maju, sejahtera dan berkebajikan. Justru kami mohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, teguhkanlah dan tingkatkanlah amalan kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, tambahkan kami dengan ilmu dan kemahiran, suburkanlah jiwa kami dengan akhlak mulia, lindungilah kami daripada perkara-perkara yang melupakan akan-Mu ya Allah. Lindungilah kami daripada kemarau panjang, banjir besar, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya hidup kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami untuk melaksanakan ibadat zakat sebagaimana yang telah Engkau fardukan. Berkatilah hidup orang yang melaksanakan tuntutan berzakat dan menyayangi fakir miskin. Sucikanlah harta dan jiwa mereka. Lindungilah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Demikian juga ya Allah, ya Tuhan kami, tambah dan luaskanlah rezeki orang yang mewakafkan hartanya di negeri ini. Limpahkanlah nikmat iman dan kesihatan yang berpanjangan kepada mereka. Terimalah wakaf mereka dengan ganjaran pahala yang berkekalan sehingga ke hari akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.